Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Penjara secara umumnya merupakan penempatan yang dibina oleh sesebuah kerajaan atau pemerintah di negara tersebut untuk menempatkan individu yang melakukan jenayah dan kesalahan berat. Penempatan penjenayah dalam penjara merupakan sebahagian daripada sistem kehakiman dan pengadilan untuk sesebuah negara itu. Tidak perlu diulas panjang, kita sendiri tahu yang penjara adalah tempat kurungan individu dari segala kemudahan serta kebebasan. Dengan adanya penjara, diharapkan penjenayah serta pesalah laku ini mampu untuk insaf atas jenayah yang dilakukan. Penjara juga boleh digambarkan sebagai satu tempat yang mengerikan kerana di sinilah tempat berkumpulnya pelaku jenayah dalam negara. Hari ini, saiz dan keadaan hidup penjara berbeza-beza dan sering terikat dengan penjenayah yang mereka tempatkan. Penjara keselamatan minimum di Malaysia dan di luar negara mungkin mempunyai katil yang selesa, akses kepada bilik mandi peribadi dan program rekreasi dan pemulihan. Tetapi terdapat penjara yang digelar paling teruk dan kejam di dunia. Penjara ini sangat sesak, tidak mempunyai rawatan perubatan yang sewajarnya dan meletakkan penghuni pada risiko keganasan yang teruk. Senarai ini menyenaraikan 10 penjara tersebut dan penjenayah di Malaysia perlu bersyukur yang penjara kita bukan salah satu darinya. Atau perlukah penjara kita ditukarkan menjadi seperti penjara mereka? Penjara Gitarama, Rwanda. Penjara paling sesak di dunia, Gitarama adalah rumah kepada lebih daripada 7,000 banduan dalam kemudahan yang dibina untuk menampung hanya 400 banduan. Kebanyakan banduan adalah suspek pembunuhan beramai-ramai Rwanda yang berlaku pada tahun 1994. Memandangkan kesesakan yang melampau, lelaki dan wanita yang ditempatkan di sini terpaksa berdiri tanpa alas kaki di atas tanah yang kotor sepanjang hari menyebabkan kaki mereka mereput. Ramai akhirnya memerlukan amputasi, tetapi dengan hanya seorang doktor sepenuh masa yang didedikasi untuk penjara, kebanyakan banduan tidak dapat menerima rawatan yang mereka perlukan, mengakibatkan setengah dozen kematian setiap hari. Kem 14 Kacheon, Korea Utara. Berhampiran tengah Korea Utara terdapat kemudahan penjara seluas 60 batu persegi iaitu 155 km persegi yang dikenali sebagai Kem 14 dan Kacheon. Menurut laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat, Kem 14 dibina pada 1959 berhampiran pusat negara kira-kira 40 batu iaitu 64 km di utara Pyongyang. Kem 14 dianggap sebagai kem tahanan politik dan boleh menahan 15,000 banduan. Ini bermakna mereka sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup kerana menjadi musuh negara. Banduan di sini secara rutin kelaparan dan dipaksa menjadi buruh hamba dalam perlombongan tekstil dan pertanian. Kem 14 juga menggunakan dasar yang dikenali sebagai 3 generasi hukuman yang bermaksud ramai banduan berada di sana kerana hanya berkait dengan seseorang yang disyaki melakukan jenayah dan mereka mungkin akan mati di sana tanpa melakukan jenayah sendiri. Penjara Administrative Maximum Facility ADX Amerika Syarikat juga dikenali sebagai ADX Florence, Florence ADX Supermax atau Alcatraz of the Rockies. Ini adalah penjara dengan keselamatan paling maksimum di Amerika Syarikat. Dibina pada tahun 1994, kemudahan ini menempatkan beberapa penjenayah paling berbahaya di dunia termasuk Kaczynski, pengebom UNA, Ramzi Youssef bertanggungjawab untuk pengeboman Pusat Dagangan Dunia 1993 dan Zacharias Musawi terlibat dalam serangan 11 September. Banduan di kemudahan ini menghabiskan 23 jam sehari dalam kurungan bersendirian di dalam sel konkrit sebesar 7 kaki kali 12 kaki. Tingkap kecil dan banduan mendapatkan makanan mereka melalui celah kecil di pintu logam sel. Apabila banduan dibenarkan keluar dari sel mereka semasa tempoh rekreasi selama 1 jam, mereka melalui beberapa sekatan dan diiringi oleh beberapa pengawal ke sangkar luar yang kecil. Penjara itu pernah digambarkan oleh bekas warden Robert Hood sebagai versi neraka yang bersih. Penjara Jildani, Georgia. Skandal 2012 di penjara Jildani yang terletak di Tbilisi, Georgia menarik perhatian antarabangsa terhadap amalan penyiksaan banduan di negara itu oleh pengawal. Pelbagai penderaan termasuk rogol dan serangan didedahkan dalam video yang dirakam oleh bekas pengawal penjara berusia 35 tahun yang bertukar menjadi pemberi maklumat. Video tersebut mencetuskan bantahan besar di seluruh negara dan mengilhamkan pembaharuan sebenar dalam cara banduan di sana dilayan. Walaupun keadaan di penjara negara itu bertambah baik sejak sedekad lalu, penjara Jildani kembali menjadi tumpuan sebagai tapak protes yang dicetuskan oleh pemenjaraan bekas presiden negara itu, Mikhail Saakashvili. Walaupun pelbagai kumpulan penunjuk perasaan menyokong dan menentang pembebasan Saakashvili, situasi itu menarik perhatian kepada kemasyhuran dan reputasi penjara itu. Penjara Mendoza, Argentina.
Dengan populasi kira-kira 3 kali ganda kapasitinya, penjara Mendoza di Argentina sangat sesak. Seramai 5 banduan bersesak-sesak di dalam sel yang berukuran hanya 43 kaki persegi dan ramai banduan terpaksa tidur di atas lantai tanpa tilam. Amnesty International melaporkan mengenai syarat itu pada tahun 2005, memaklumkan bahawa orang yang dipenjarakan di Mendoza berada dalam keadaan terdesak sehingga mereka telah bertindak menutup mulut mereka untuk menuntut keadaan hidup yang lebih baik. Keadaan pada masa itu sangat teruk, termasuk penyiksaan dan dalam beberapa kes bahkan membawa kematian kepada banduan. Banduan tidak mempunyai rawatan perubatan yang secukupnya dan penjara tidak mempunyai sistem kumbahan yang betul, memaksa banduan tiada pilihan lain selain menggunakan beg plastik dan botol sebagai tandas mereka. Penjara Diyarbakir, Turki. Penjara Diyarbakir dibina pada tahun 1980 oleh Kementerian Kehakiman di Turki. Selepas 12 September 1980, rampasan kuasa Turki, Diyarbakir menjadi penjara tahanan oleh tentera di mana penyiksaan adalah alat biasa untuk asimilasi paksa orang Kurdish. Seramai 650,000 orang telah ditahan selepas rampasan kuasa dan kebanyakannya dipukul atau diseksa. Lebih 500 maut dan ramai daripada mereka di Diyarbakir. Semasa tempoh kebiadaban yang merujuk kepada awal dan pertengahan 1980-an apabila Diyarbakir baru dibina, banduan di sana telah dikenakan tindakan siksaan sistematik yang mengerikan. Walaupun jarang disahkan oleh pihak atasan, ratusan testimoni daripada bekas banduan Diyarbakir telah memberitahu penderaan fizikal dan mental, tidur, deria, kekurangan air dan makanan, kedudukan tergantung dengan tangan diikat, hukuman mati olok-olok, kejutan elektrik ke alat kelamin, pengekstrakan kuku dan gigi yang sihat, rogol atau ancaman rogol dan lebih teruk. Penderaan terhadap tahanan Kurdish ini telah mencetuskan kebangkitan Parti Pekerja Kurdistan atau PKK yang masih berjuang menentang negara Turki. Hari ini, Diyarbakir masih merupakan penjara yang berfungsi dan terkenal dengan jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang ketara bagi setiap banduan. Penjara negeri San Quentin, Amerika Syarikat. Penjara tertua di California, San Quentin terkenal dengan keganasannya. Ia telah menjadi rumah kepada banyak penjenayah terkenal termasuk Charles Manson, Scott Peterson dan serhan-serhan yang membunuh Robert F. Kennedy. Ia merupakan satu-satunya kemudahan hukuman mati di negara itu untuk lebih daripada 700 banduan hukuman mati, iaitu kemudahan terbesar di Amerika Syarikat dan rumah kepada satu-satunya ruang gas di California. Tetapi pada awal 2022, kerajaan negeri memulakan proses penutupan hukuman mati dan menempatkan semula banduan 3 tahun selepas Gubernur California menamatkan hukuman mati di negeri itu. Selama bertahun-tahun dan khususnya pada tahun 1960-an dan 1970-an, San Quentin memperoleh reputasi untuk rasuah dan rusuhan antara kaum yang digalakkan oleh pengawal. Terre Haute, Amerika Syarikat. Kompleks penjara di Indiana ini terdiri daripada unit keselamatan maksimum, keselamatan sederhana dan keselamatan rendah. Digelar Guantanamo North. Terre Haute adalah rumah kepada pengebom Boston Dzhokhar Tsarnaev yang berada di sana untuk hukuman mati. Dewan Pelaksanaan Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat terletak di Terre Haute. Kesatuan Kebebasan Awam Amerika menuduh Terre Haute pada 2008 mempunyai syarat yang sangat tidak mencukupi di unit kurungan khasnya di mana banduan hukuman mati ditahan. Ia menuduh penjara menafikan rawatan perubatan dan perkhidmatan kesihatan mental banduan dan berkata mereka mengalami bunyi bising sehingga menyebabkan mereka kurang tidur. Pada Januari 2021, Terre Haute mempunyai jumlah kes COVID-19 tertinggi dalam sistem penjara persekutuan termasuk banduan yang dihukum mati. Pada 1 Julai 2021, hukuman mati persekutuan di Terre Haute telah ditangguh apabila Peguam Negara Amerika Syarikat Merrick Garland mengumumkan yang Jabatan Kehakiman akan menyemak semula dasarnya mengenai hukuman mati. Penjara Keselamatan Maksimum Kamiti, Kenya. Kenya terkenal dengan keadaan yang sukar di penjaranya dan penjara keselamatan maksimum Kamiti yang terletak di kawasan pilihan raya Roysambu dianggap sebagai yang paling teruk. Ia dibina pada tahun 1954 oleh British dan dimodelkan mengikut sistem kolonial gaya lama untuk menempatkan pesalah semasa darurat yang diisytiharkan pada Oktober 1952. Kamiti masih mempunyai tali gantung asalnya walaupun pelaksanaan terakhir berlaku pada tahun 1987. Ia terkenal terlalu sesak dan keadaannya tidak bersih. Kapasiti rasmi penjara ialah 1,200 orang walaupun laporan mencadangkan terdapat antara 1,800 dan 2,500 banduan bersesak-sesak di dalamnya. Keadaan kesihatan yang serius termasuk HIV dan AIDS, gonoria, sifilis, batuk kering dan disenteri berleluasa. Walaupun Kamiti sudah terkenal kerana menempatkan tahanan politik dan hukuman mati dengan cara digantung, keburukannya meningkat pada tahun 2008 apabila rusuhan yang dicetuskan telah direkod melalui telefon bimbit dan ditayangkan di televisyen. Ia juga
juga menjadi tajuk utama sekali lagi pada 2021 apabila 3 suspek pengganas yang disabitkan bersalah telah melarikan diri. 7 warden kemudiannya ditahan kerana membantu mereka. Penjara Black Dolphin, Rusia. Penjara Black Dolphin, koloni penal nombor 6 terletak berhampiran sempadan Rusia dan Kazakhstan. Ia dihaskan untuk penjenayah yang paling berbahaya dan ganas di negara itu termasuk pembunuh bersiri, kanibal, pedofil dan pengganas Chechnya. Ia dinamakan Black Dolphin kerana arca ikan lumba-lumba yang terletak di atas rumput di hadapan pintu penjara dan ianya dibina oleh banduan. Banduan di sini diawasi 24 jam sehari melalui pengawasan video dan pengawal membuat pusingan setiap 15 minit. 2 banduan ditempatkan ke setiap sel seluas 50 kaki persegi yang berada di belakang 3 set pintu keluli untuk memastikan ia lebih terpencil daripada pengawal dan banduan lain. Banduan dibenarkan di luar sel mereka hanya selama 90 minit sehari di kawasan letihan konkrit yang tandus. Jika mereka dipindahkan ke mana-mana kemudahan itu, mereka digari, ditutup mata dan dipaksa berjalan membongkok supaya mereka tidak dapat mempelajari susun atur penjara, berinteraksi dengan banduan lain atau melawan pengawal. Teknik ini dipercayai unik untuk Black Dolphin. Itulah senarai 10 penjara yang diberikan gelaran penjara paling teruk dan kejam di dunia. Adakah ianya cukup kejam dan menginsafkan bagi penjenayah yang ditempatkan di sana? Harapnya penjenayah yang pernah dipenjarakan akan insaf dengan perbuatan mereka dan tidak mengulanginya pada masa akan datang. Sekian.